Makin hari, makin panas Zahid Hamidi ini. Makin hari, makin pula cemas Ismail Sabri Yaakob. Makin hari, makin kelihatan Zahid Hamidi mau bersihkan UMNO. Makin hari, makin pula Ismail Sabri Yaakob dan sokongan dalam kemnya makin pula dibersihkan atau dikosongkan. Dan makin hari, makin pula kita melihat seakan-akan Zahid Hamidi benar-benar mahu menjadi Perdana Menteri bagi menggantikan Ismail Sabri Yaakob. Ini semua kelihatan melalui langkah-langkahnya yang telah menggugurkan kebanyakan calon dan menteri kabinet dalam kabinet Ismail Sabri Yaakob. Adakah ini petanda bahawa memang benar Zahid Hamidi tidak mahu mengekalkan kuasa Ismail Sabri Yaakob dan untuk menunjukkan bahawa dialah yang paling berkuasa dalam UMNO selepas Perdana Menteri tidak punya kuasa lagi kerana telah membuarkan parlimen? Dan persoalan lebih besar, adakah selepas perkara-perkara seperti ini berlaku membuatkan Ismail Sabri Yaakob tak lena tidur, tak mandi basah pun tak, makan pun tak selera kerana menyesal pula membubarkan awal parlimen? Kerana sekiranya Ismail Sabri Yaakob tidak membubarkan parlimen lebih awal, ada harapan Zahid Hamidi perlu menunggu keputusan mahkamahnya, yang bakal diumumkan pada bulan Disember ini. Jadi kalau memang dia didapati bersalah, maksudnya pesaing kepada Ismail Sabri Yaakob memang sudah tiada lagi. Hari ini tiba-tiba pula Zahid Hamidi mendedahkan satu perkara yang memang mengejutkan kita semua. Apabila Zahid menyebut bahawa perkara itu tipu, Zahid Nafi, calon Barisan Nasional, dipaksa tanda tangan surat sokongan. Oh, apa cerita ini, bosku? Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menafikan dakwaan bahawa calon bagi pilihan raya umum ke-15 diminta untuk menandatangani surat menyokong beliau dengan memberinya mandat untuk membentuk kabinet sekiranya UMNO dan Barisan Nasional BN memenangi pilihan raya. Kalau ini benar, maka apalah guna Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob kalau benar Ismail Sabri Yaakob akan menjadi Perdana Menteri? Kerana yang membentuk pula kabinet ialah Zahid Hamidi. Makna kata, boleh kata, kalau ini benar, boleh kata Ismail Sabri Yaakob hanya sebagai boneka dan topeng sahaja. Itulah yang kita tidak kehendaki. Itu kita tidak mahu. Itu kita tolak. Rakyat Malaysia harus menolak perbuatan seperti ini kerana yang sepatutnya membentuk kabinet bukan Presiden Parti tetapi Perdana Menteri. Namun demikian, Zahid Hamidi telah pun tegas muktamad mengatakan itu tipu. Katanya ringkas ketika diminta mengulas mengenai dakwaan tersebut yang dilaporkan oleh sebuah portal berita semalam. Sebenarnya aku setuju juga apabila dikatakan itu tipu. Tapi kita kena berhati-hati. Karena di Malaysia ini banyak kali terbukti sudah banyak kali dah terbukti dan memang terjadi berita kabar angin. Kabar-kabar angin akan jadi kebenaran. Kabar-kabar angin yang dinafikan, kebenaran yang kononnya adalah kabar angin, akhirnya terbukti benar pula. Akhirnya kebenaran akan timbul juga. Tapi tak apalah, kita anggap dahulu apa yang dikatakan oleh Zahid ini sebagai kabar angin semata-mata. Akhirnya nanti kebenaran akan ketahuan juga kalau memang itu benar-benar berlaku. Sementara itu, Ahmad Zahid yang juga pengerusi BN enggan mengulas mengenai spekulasi penyandang kerusi Parlimen Arau Datuk Seri Saidan Kasim yang akan digugurkan sebagai calon BN bagi Parlimen itu. Ahmad Zahid mengatakan, tunggulah pengumuman malam ini. Kalau nak penjelasan mengenai spekulasi itu, katanya ditemui pemberita selepas perbicaraan kes bela dirinya di Mahkamah Tinggi hari ini. Sahidan menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan bahawa
Bilik gerakan BN Arau ditutup malam tadi sebelum PRU 15. Malam ini, malam kesedihan yang teramat sangat, kata Sahidan. Semua bilik gerakan BN Parlimen Arau ditutup dan bendera diturunkan. Kali pertama dalam sejarah, katanya dalam hantaran itu. Media sebelum ini melaporkan desas-desus bahwa nama Sahidan dan penyandang kerusi Parlimen Padang Besar, Datuk Zahidi Zainul Abidin, tidak tersenarai sebagai calon pada PRU 15. Saudara-saudara, adakah benar dakwaan ini atau tidak? Kita akan ketahui juga akhirnya. Seperti dahulu juga, hanya kabar angin kononnya ada langkah Sheraton. Tapi akhirnya, las-las tumbang juga kerajaan Pakatan Harapan kerana langkah Sheraton. Tindakan sebahagian orang yang mengkhianati mandat rakyat, pergi pula lompat-lompat parti, pergi pula menarik sokongan. Kali pertama beramai-ramai berjemaah dalam politik Malaysia, akhirnya tumbanglah Pakatan Harapan. Selepas itu, kabar angin tersebar lagi. Kononnya Perikatan Nasional mula goyah dan dinafikan mula-mula oleh Muhyiddin Yassin. Tapi akhirnya kabar angin yang mengatakan sebilangan besar orang-orang UMNO menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin yang dinafikan sebelum itu, akhirnya terjadi, berlaku, benar-benar berlaku. Akhirnya tumbang lagi Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob diangkat menjadi Perdana Menteri. Selepas itu, kabar angin lagi bertiup kencang, menyatakan bahawa Parlimen akan bubar pada tahun ini, yaitu pada bulan Oktober atau bulan November. Pada mulanya dinafikan dan pada mulanya dikatakan akan bertahan sehingga pada tahun 2023. Tapi apa berlaku? Semua itu, kabar angin itu menjadi pula kenyataan. Nah, sekarang ini kabar angin pula bertiup kencang mengatakan Zahid Hamidi sedang mengatur langkah untuk menjadi Perdana Menteri, dan untuk menjadi Perdana Menteri seperti itu, Zahid Hamidi memerlukan sokongan. Kabar angin ini mengatakan sokongan itu diperoleh dengan semua calon diminta untuk menandatangani surat menyokong beliau selepas dengan memberinya mandat untuk membentuk kabinet. Dan hari ini, Zahid Hamidi telah menafikan kabar angin ini. Kita berharap supaya kabar angin ini menjadi benar-benar kabar angin. Kerana kalau ia menjadi kebenaran, kita harus menolak perkara itu. Kerana, aku nak kata sekali lagi, yang membentuk kabinet bukan Presiden Parti, tetapi Perdana Menteri Malaysia. Kita harap kabar angin ini terus menjadi kabar angin. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.